Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kita bertemu pada pagi ini dan ini adalah merupakan sesi pertemuan kali yang ke-6 kan? Ke-7. Tapi pertemuan yang ke-6 sebenarnya sebab ada dua topik sekaligus kan kita cover dalam satu pertemuan. Jadi alhamdulillah, sedar tak sedar dah 7 minggu, 6 minggu dah kita lalu bulan lebih lah kan. Itulah masa dalam kehidupan kita ni. Sebab betul dia berlalu kan. Sebagai satu muhasabahnya, bila umur dah berlalu ni, maknanya perjalanan kita menuju ke akhirat tu lebih dekat lah. Kan? Dekat, kalau bapak tu, dulu bapak 50. Itu bagi kita tu tak banyak lah. Jadi kita kena gunakan lah. Ambil ruang dan segala kesempatan, masa, ruang dan hari yang sebaik mungkin lah. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita yang kita buat, kita usaha kita kalau kita di dalam hati kita dan nilai Allah Ta'ala kita amal soleh bersama insyaAllah. Amin. Baik, semua semangat. Alhamdulillah, tu lebih khair Allah SWT Guru Islam Wal-Afid Yoman insyaAllah. Baik, dah sarapan belum? Belum? Ya Allah, tapi tak apa, masih semangat lagi Allah kan, masih semangat untuk kita sama-sama berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan bahasa Arab. Baik. Jadi, aku mengingatkan masa sebelum kita masuk kepada topik perbincangan kita pada pagi ini, kita ulang kaji dulu sedikit apa yang telah kita belajar sepanjang tempoh 5 minggu pertemuan kita sebelum ni. Okay? Jadi sebelum ni kita telah kongsi berkenaan dengan ciri-ciri 4 ciri utama al-kalimat bil lughah al-arabiyyah dalam bahasa Arab. Okey, apa dia ciri yang pertama? Mufrad. Mufrad dan jamaah. Terus sebelum tu muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas. Jadi itu adalah merupakan satu tertentu yang tak ada dalam bahasa lain. Bahasa Arab setiap kalimat tu dia ada jantina dia. Jadi jantina itu merujuk kepada kalimah tersebut, bukan kepada benda kan. Kursi memang tak ada jantina, tapi kalimah kursi itu adalah muzakkar. Yang pertama muzakkar dan muannas. Itu ciri yang pertama. Yes. Yang kedua mufrad dan jama'. Jadi min haitsul adad bilangan. Mufrad 1, jama' 3. Kan, mufrad 1, jama' 3. Dan kita fokus hanya kepada muzakkar saja. Itu yang kedua. Yang ketiga mabni dan mu'rab. Mabni itu apa? Yang tidak berubah. Yang tidak berubah akhir dia kan. Kalau mu'rab yang berubah-ubah, sekali atas, sekali bawah, sekali depan kan. Macam kalimah Allah kan. Allahu kan? Allahu la ilaha illallah kan. Innallaha billahi. Itu merupakan kata-kata yang sentiasa berubah. Itu mu'rab. Okey. Yang keempat, dari yang paling penting, nakirah dan ma'rif. Nakirah dan ma'rif. Nakirah itu apa? Umum. Yang tidak dikenal.
Kita pakai bahasa mudah-mudah je. Kita jawabkan istilah-istilah yang susah sikit. Kita hanya nak berikan kefahaman sahaja. Okey? Baik. Nakirah itu umum yang tidak dikenal. Ma'rifah yang dikenal. Ma'rifah itu yang dikenal. Baik. Ada orang kata bahasa Arab ni bahasa yang paling banyak kalimah dia. Ada yang kata sejuta, ada yang kata 300,000, ada yang kata 12 juta, macam-macam lah. Tapi satu perkara yang penting dan betul-betul kita faham, dalam 1 juta kalimah tu, 300,000 kalimah tu, ada 6 kategori yang termasuk dalam ma'rifah. Jadi isi ma'rifah ni ada 6. Okey? Kenal 6 ni, maka kenallah yang lain. Kan? Kita kenal yang 6 ni, maka kita boleh membezakan yang lain. Okey. Isim ma'rifah. Apa itu yang termasuk dalam isim ma'rifah? Ada contoh yang termasuk. Yang ada lam, al-mu'arraf al. Okey. Kalimah yang dia ma'rifah dengan alif lam. Dia pertama. Okey. Kalau kursiyun, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Al-kursiyu ma'rifah. Maktabun, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Al-maktabu ma'rifah. Ma'rifah ni kenapa? Bil-alif. Bil-alif wal-lam. Okey. Yang pertama. Yang kedua, apa lagi? Tak ikut terletak pun tak boleh. Yang penting kita faham. Okey. Yang pertama al-mu'arraf bil al, yang kedua isim alam. Isim alam. Nama orang. Cik Zaliki, kan? Wan Faridah, kan? Hariri, dan Hashimah. Semua lah. Isim nama orang termasuk dalam kategori ma'rifah. Ma'rifah. Okey, seterusnya isim dhamir. Contoh isim dhamir? Huwa, hiya, huwa ma'hum, hiya ma'hum, anta atuma antum, anti atuma antunna, ana nahnu. Semua itu ma'rifah. Semua itu ma'rifah. Seterusnya yang keempat, ismul isyarah. Apa itu isim isyarah? Hadza, hazihi, haula. Ya, tiga. Hadza, hazihi, haula. Hadza, hazihi, haula. Zalika, tilka, ulaika. InsyaAllah kita akan pergi satu-satu selepas. Okey, itu yang keempatnya kalimat. Isim mausul. Al-ismu al-mausul. Apa itu isim mausul? Allazi, allati, allazina. Allazi, allati, allazina. Dan perkataan-perkataan ini sering kali kita jumpa dalam Al-Quran, kan? Dah ribu kali dah. Dah ribu-ribu kali dah kita jumpa kata-kata ini dalam Al-Quran. Okey, seterusnya al-mudhaf ila al-ma'rifah. Macam mana Cik Zaliki al-mudhaf ila al-ma'rifah? Yang itu contoh itu, dia digandingkan dengan ma'rifah. Dia nak kira, kan? Dia nobody. Orang tak kenal pun dia, kan? Tapi bila sebut kawan Zaliki, itu gagak-gagak selalu pula. Tapi balik rumah makan nasi pun dia kecil juga. Baitullah, Baitullah, Rasulullah, Nabiullah, Ashabul Kahfi, Ashabul Nar, Ashabul Jannah, Ashabul Ilmi, Ashabul Ma'rifah. Semua itu adalah masuk dalam kategori ma'rifah. Okey, baik. Jadi keempat-empat ciri ini perlu kita ingat, dan perlu kita faham betul-betul. Perlu kita faham betul-betul. Okey, baik. Kemudian itu adalah berkaitan dengan al-kalimah. Al-kalimah dalam bahasa
So ada 4 ciri jadilah. Okey, ada 4 ciri jadi. Ada 4 ciri. Kan? Jadi tak ada masalah lah. Okey. Jadi lelaki perempuan kan. Muzakkar, male, female. Kemudian 1, 3 mufrad jamak. Yang ini mabni, mu'rab, yang ini nakirah, ma'rif. Baik. Setelah kita mengetahui keempat-empat ciri ini, okey, keempat-empat ciri kalimah ni, so kita nak buat apa? Apa tujuan bahasa? Sebab kita nak cakap lah. Kan? Itu tujuan dia. Jadi, boleh tak kalau kita bercakap dengan hanya kita menggunakan kalimah sahaja? Tak boleh kan? So, kalimah-kalimah ini kita kena susun supaya dia menjadi ayat. Al-jumlah. Dan ayat itu mestilah ayat yang difahami. Kan? Kalau macam saudara kita daripada Bangla datang sini, pergi mana ikan makan apa? Kita faham tak? Ayat juga. Kan? Dia kena ada susunan dia. Jadi bagaimana kita menyusun kalimah-kalimah ini berdasarkan kepada ciri-ciri ini menjadi apa? Al-jumlah. Ayat dalam bahasa Arab. Dan ini adalah merupakan tujuan daripada kita belajar sesuatu bahasa. Tak kira lah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke. English kan? Kita belajar past tense, present tense, simple continuous, simple bla 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 bla. Untuk apa? Takkan setakat tu je. So kita nak guna dalam kita punya percakapan, dialog kan. Kita nak nu'abbir kehendak kita kepada orang lain. Kan? Ataupun kita gunakan bahasa tu untuk kita mendapatkan sesuatu daripada orang lain. Supaya orang bagi kepada kita benda tu yang kita nak tu. Itu tujuan bahasa. Kan? Baik. Jadi macam mana kita nak bina ayat dalam bahasa Arab dengan hanya kita dengan 4 ciri ni sahaja kita dah boleh buat ayat. Kita dah boleh buat ayat, kan? So siapa yang ada idea? Dah boleh bina ayat dalam bahasa Arab belum? Siapa yang boleh? Yastati' an yurakkibal jumal fil lughah al-arabiyyah. Yang boleh buat ayat dalam bahasa Arab. Boleh? Haza kursiyun. Kenapa Hajah Faridah kata itu ayat? Dia dah boleh menyampaikan. Dia boleh menyampaikan sesuatu. Haza kursiyun. Kenapa haza kursiyun tu dikira sebagai ayat? Yes. Ijabatu sahihah. Okey, nanti kita akan tengok lepas ni sama-sama. Untuk buat ayat kena ada dia punya syarat ke apa, rukun dia. Formula dia. Macam mana cara kita nak bina ayat. Selepas daripada kita bina ayat, kita tahu cara formula dia, insya-Allah kita baca buku mana-mana pun kan, durus al-lughah al-arabiyyah ni masalan ala sabilil misal, bila kita tengok saja kita tahu oh ini ayat. Kan, bila kita dah belajar nanti. Okey, baik. Jadi sebelum tu okey. Tuan-tuan nampak boleh ke ni? Boleh ke? Rasa macam slow sikit kan pagi ni kan. Mungkin hujan agaknya kan. Kan? Tapi itulah Tok Ki saya pernah cakap lah, Tok Ki saya kan. Saya tu suka berbual dengan Tok Ki saya. Dia cakap benda-benda kita belajar ni mula-mula kita rasa mudah. Awal permulaan kan, apa pun yang kita buat kita akan rasa mudah. Sampai satu masa dia akan rasa susah. Bila kita rasa susah, maksudlah terasa
kita nak give up. Alah penatnya kan. Ya Allah letihnya tiap-tiap minggu nak datang kan. Pagi-pagi nak kena bekerja-kerja, nak uruskan suami lagi, nak uruskan rumah lagi, nak daripada Puchong nak datang sini, daripada Subang nak datang sini, kan. Macam-macam kita rasa. Tu normal. Rasa tak macam tu? Kan? Macam-macam kita rasa. Tetapi selepas daripada susah tu, insya-Allah dia akan datang mudah. Bila datang mudah tu, masa itulah kita akan rasa kemanisan dalam kita belajar. So kena sabar. Kena sabar. Dalam belajar ni kita kena sabar. Kan? Dan insya-Allah kita kena ingat, masa kita, tenaga kita, kederat kita yang kita buat, yang kita usahakan untuk kita belajar dalam kelas ni tidak sia-sia. Itu juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik. Okey. Kita santai-santai jelah Saya tengok macam serius semua. Okey? Santai-santai je insya-Allah. Kan? Jadi dengan hanya, silakan, fadhal Haji Fauzi. Dengan hanya kita mengetahui 4 ni sahaja sebenarnya sudah cukup. Okey, sudah cukup untuk kita mula membina ayat dalam bahasa Arab, insya-Allah. Okey, sebab itulah topik yang ada, nota yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan tu adalah bertajuk apa dia mula-mula tu? Tajuk apa dah? Okey, Fauzi. Alhamdulillah. Tajuk apa? Al-mubtada wal khabar. Al-mubtada wal khabar. Okey. Jadi saya pergi secara ringkas je lah Untuk buat ayat dalam bahasa Arab ni kena ada 2 rukun. Kena ada 2 rukun. Rukun tu apa? Rukun wuduk, rukun solat, rukun mandi wajib. Apa dia rukun? Syarat dengan rukun sama tak? Lain. So what is the difference? Ma huwa al-farq baina syart wal rukun? Apa beza dia? Yang tu apa? Itu syarat. Siapa nama saya lupa. Najiah. Okey. Okey, Najiah. Apa beza antara syarat dan rukun? Tak boleh. Syarat? Syarat je. Syarat ada. Bahasa Melayu. Buat syarat je. Ya, syarat ni. Kalau rukun dia tak ada, tak sah. Dia tak ada, Kalau tak sah. rukun tu tak sah. Baik. Okey, itu dah betul. Nisful ijabah. Okey. Nisful ijabah. Baik. Rukun itu adalah secara ringkasnya huwa ma la budda minhu wa huwa dakhilun fih. Rukun itu adalah dia tidak dapat dia kena ada dan dia berada di dalam. Huwa ma la budda minhu wa huwa dakhilun fih. Dia berada di dalam. Okey, contoh. Rukun mandi wajib ada berapa? 2. Rukun mandi wajib ada 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Baik. Andai kata kalau orang tu niat sahaja, dia tak meratakan air ke seluruh badan, adakah dia dikira sebagai mandi wajib? Tidak. Tak. Okey. Ataupun orang tu dia mandi, tapi dia tak niat, adakah itu dikira sebagai mandi wajib? Tak. Kenapa? Sebab rukun. Saya ambil contoh mandi wajib tu kenapa? Sebab dia 2. Ada kaitan dengan ni, tajuk kita ni. Kalau macam wuduk tu ada 6, solat ada 13, kan? Dia tak kena lah. So dia ada 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Berbeza dengan syarat. Syarat huwa ma la budda minhu wa huwa kharijun an.
dia berada di luar. Berada di luar. Sebab itulah syarat sah solat contoh. Kena bersuci, menghadap kiblat, menutup aurat. Sebab dia syarat. Ada tak orang sembahyang? Allahu Akbar. Kiblat mana? Ada tak? Jadi kita menghadap kiblat tu sebelum solat ke dalam solat? Sebelum solat lah. Tapi menghadap kiblat tu kena tak? Kena, tu syarat. Allahu Akbar. Ambil wuduk. Kan? Tak boleh kan? Okey, sekarang kita ambil contoh mandi wajib tadi, rukun. Ada dua. Yang pertama, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Okey. Boleh sampai sini? Jelas? Jelas? Okey, wadih. Wal'an narja' ila al-mawdu'. Narja' ila al-mawdu'. Okey. Dalam jumlah kita dah belajar dulu berkenaan dengan al-mubtada' wal khabar. Ini adalah merupakan asas yang paling penting, dan daripada al-umdah ini dia akan pergi kepada ayat-ayat yang al-fadlah seterusnya. Baik. Untuk kita buat al-jumlah dalam bahasa Arab, kita panggil al-mubtada' wal khabar. So kena ada mubtada', kena ada khabar. Cukup. Subjek dan predikat. Okey. Mubtada' plus dengan al-khabar. Jadilah al-jumlah. Jadilah al-jumlah. Okey. Kemudian kita tengok pula. Apakah dia perkara-perkara bagaimana kita nak buat mubtada'? Macam mana kita nak buat mubtada'? Okey. Baik. Mubtada' ni senang cerita isim ma'rifah. Ni. Sebab tu saya kata tadi, yang paling penting ini. Nakirah dan ma'rifah ni yang paling penting. Okey? Yang pertama, kita letak isim ma'rifah tambah dengan khabar, maka jadilah al-jumlah. Jadilah al-jumlah. Kan? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak, tak dapat tidak, kita kena belajar juga kawaid. Kita, kan, sebagai orang yang bukan Arab, kan ada keturunan Arab kat sini? Tak ada kan? Saya pun kat Cik Zaliki orang Arab sebenarnya. Kan daripada Libya ke, Mesir ke. Lalu kita jumpa tengok dia cakap bahasa Arab pula kan. Kata ni Arab mana ni kan? Mula-mula saya jumpa Cik Zaliki dekat ni kan, jam majlis hari raya. Jumaat hari raya. Kebetulan Cik Zaliki pula masa tu buat nasi Arab Yaman ke apa. Hari raya dekat masjid tu kan. Kata ni confirm orang Arab dia. Kan? Okey. Jadi sebagai orang yang bukan orang Arab, okey, tidak dapat tidak kita kena belajar juga kawaid sedikit sebanyak. Kita boleh kalau kita belajar bahasa Arab kan, kita terus haza kursiyun, haza maktabun, haza babun. Boleh. Tapi kadang-kadang bila kita belajar macam tu kita tak tahu macam mana cara nak buat ayat. Kenapa jadi haza kursiyun? Dan kita tak mampu nak hafal semua perkataan, semua jumlah ataupun ibarat dalam bahasa Arab. Tidak dapat tidak kita kena ada satu perangkap, satu perangkat, mana satu alat kan yang boleh membantu kita bagaimana untuk kita membina ayat dalam bahasa Arab walau di mana pun kita berada. Dengan siapa pun kita jumpa, kita seorang ke, kita ramai ke, kita boleh buat benda tu. Sebab dia benda tu kita dah ada alat. Itu maksud dia. Itu maksud dia. So untuk tu yang ni betul-betul hadam. Dan ini dah cukup. Ini dah cukup dah. Insya-Allah, ini dah cukup. Okey? Baik. Okey, so kita tengok Okey. Nota ni jangan risau. Kan sebab kita tak baca nota. Kan? Sebab tengok dekat sini. Tengok dekat sini. Mubtada' dan khabar. Jumpa tak mubtada' dan khabar? Al-jumlah al-ismiyah. Formula mubtada' dan khabar. Formula mubtada' dan khabar. Okey.
Baik. Boleh tak? Jumpa tak? Okey. Sebelum tu saya terangkan sikit. Okey. Mubtada tu apa? Khabar tu apa? Okey. Dalam bahasa Arab, jumlah ismiyah ialah ayat yang bermula dengan kata nama isim. Ayat ini biasanya mengandungi dua bahagian penting. Yang pertama mubtada, yang kedua khabar. Mubtada tu apa? Adalah subjek yang berada pada permulaan ayat dan kebiasaannya terdiri dari isim ma'rifah. So mula-mula ni kita belajar asas, basic. Okey, kita katalah mubtada itu ma'rifah, first. Nanti kalau dah pandai kan, nak buat mubtada dengan nakirah pun boleh, tak ada masalah. Macam kita belajar kereta lah kan, mula-mula macam ni. Tapi kalau dah pandai buat kereta, nak buat macam ni pun boleh. Nak buat macam mana, terserah. Tapi masa belajar tu, kan, ikutlah, follow lah step-step kan. Nak buat kereta macam ni pun boleh, tangan sini satu ni, relax. Cik Waziak? Tu kalau dah pandai lah. Dengan lagu ke, nak angkat kaki sebelah ke, semua boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi yang asas-asas tu kita kena tahu. Khabar ialah predikat atau kata yang menerangkan tentang mubtada. Dia menerangkan tentang mubtada dan biasanya isim nakirah. Okey, isim nakirah. Baik. Contoh. Sekarang dah faham? Dah faham belum konsep mubtada dan khabar? Mubtada tu apa? Khabar tu apa? Dah jelas? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan risau. Kita hanya belajar berkenaan dengan dua perkataan saja. Dua perkataan saja. Yang depan ni namanya mubtada, yang kedua namanya khabar. Okey? Dua perkataan saja. Yang pertama mubtada, yang kedua khabar. Okey. First kita belajar mubtada mestilah ma'rifah. Khabar nakirah. Dia di sini. Dia terbalik. Okey? Mubtada ma'rifah, khabar nakirah. Okey. Selain itu kena sama. Kalau satu, satu. Ini datangnya syarat tadi. Satu, satu. Lelaki, lelaki. Perempuan, perempuan. Jamak, jamak. Okey, kita nak bagi konsep tu dulu. Okey, tengok sini Okey. Contoh. Ini contoh. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Ma makna al-baitu kabirun? Rumah itu besar. Mana mubtada, mana khabar? Al-baitu mubtada, kabirun khabar. Okey. Al-baitu ma'rifah ke nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Alif lam. Kabirun nakirah ke ma'rifah? Nakirah. Okey. Kemudian tengok bawah tu. Dia kena ada 4. 4 tu kena sama. 3 tu kena sama. 1 berbeza. Okey, tengok. Muzakkar, muzakkar. Perasan tak? Kat sini, mubtada ni kena sama. Mubtada dan khabar kena sama dari sudut jins. Muzakkar, muzakkar. Lelaki, lelaki. Boleh? Al-adad, bilangan. Mufrad, mufrad. Kena sama. Kemudian, ini tak apalah. I'rab ni kemudian lah ni bagi depan, ataupun dhammah ataupun marfu', marfu'. Okey. Dah dapat konsepnya? Idea tu dah ada? Dah ada Okey, insya-Allah. Sekarang kita masuk pula kepada topik yang ke-8. Mubtada dari isim isyarah. Ini sebenarnya topik kita yang utama pada pagi ni. Okey. Baik. Jadi, dalam topik ini kita akan dedahkan kepada peserta penggunaan isim isyarah dalam pembinaan ayat jumlah ismiyah sebagai mubtada serta memahami bagaimana ia berfungsi dalam struktur ayat asas dalam bahasa Arab. Okey. Sekarang tengok muka surat 83. Jumpa Cik Wazi? Jumpa? Okey, semua jumpa? Baik, seterusnya. Jadi sebagai satu pengenalan, dalam pembelajaran bahasa Arab memahami struktur ayat adalah sangat penting. Salah satu unsur ayat yang sering digunakan adalah isim isyarah, kata tunjuk. Okey, isim isyarah boleh berperanan sebagai mubtada dalam ayat jumlah ismiyah. Okey, tak ada apalah.
Apa itu isim isyarah? Isim isyarah ialah kata tunjuk. Isim isyarah ialah kata tunjuk yang merujuk kepada sesuatu yang dekat atau jauh dalam bentuk mufrad, musanna atau jamak serta muzakkar atau muannas. Okey, cuba tengok dekat sini. Okey. Haza. Cuba sebut sama-sama. Haza. Haula. Haza. Haula. Zalika. Ulaika. Nukarrir maratan tsaniyah. Haza. Haula. Zalika. Ulaika. Okey. Haza, ma makna haza bil lughah malayawiyah? Ini. Awil bil injiliziyah naqul this. This. Okey. Haula, ma makna haula? Mereka. Kan? Dalam bahasa Melayu kita ada mereka. Betul? Mereka. Tapi mereka ini. Kan? Mereka ini. Zalika. Zalika. Apa makna zalika? Itu. Itu. Ulaika. Mereka itu. Kan? Ingat asas kita adalah mufrad, jamak dan kedua-duanya hanya untuk muzakkar. Ingat muzakkar saja. Yang musanna, yang perempuan, kita kemudian bila kita dah faham konsep muzakkar ni, mudah untuk kita memahami konsep muannas seterusnya. Okey. Haza ini, haula mereka ini. Zalika itu, ulaika mereka itu. Cik Fazi, boleh? Boleh? Ma makna haza? Ini, this. Haula mereka ini, ramai. Okey? Siapa nak cuba? Zalika, apa makna zalika? Itu, ulaika mereka itu. Senang kan? Haza nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Apa nama dia? Isim isyarah ke isim mausul? Haza ismul isyarah atau ismul mausul? Isyarah. Hal antum mutaakkidun? Akid, طبعا بالضبط. Okey. Dia macam tu. Kan? So kita punya fikiran tu macam tu. Kan? Bila kata ni, mana itu kita dah betul-betul faham dan kita dah betul-betul menguasai. Okey? Baik. Tengok dekat sini isim isyarah di dalam Al-Quran. Okey? Ada berapa? 175 kali berulang di dalam Al-Quran. Dalam 980 ayat, dalam 89 surah. Bayangkan. Ini kalau sekali khatam. Kalau 2 kali khatam? Kali 2. Kalau 3 kali khatam? Kali 3. Kan? Kalau Cik Zaliki ni, tiap-tiap tahun khatam kan? Berapa? Jadi kita kadang-kadang kita terlepas pandang tau. Kita tak merakamkan benda tu. Kita selalu ingat istilah teknikal isim isyarah itulah. Tinggalkan benda tu, tengok pattern. Kita buat pattern. Kan? Pattern dia lebih mudah untuk diingat. Contoh. Okey. Ni kereta apa? Ni kereta apa? Mercedes. Kalau macam ni? Audi. Masya Allah, hebat. Kalau macam ni? Toyota. Hebat. Kan? Kalau macam ni? Honda. Kan? Jadi kita tak perlu tengok dah. Kan? Tengok ni dah kenal dah. Oh, ni Mercedes. Ini Audi. Kan? Satu lagi. Kita apa?
Mula dengan B. BMW. BMW. Okey. Tengok pattern. Okey? Jadi ingat benda-benda ni, isim makrifah ni sama macam kita ingat pattern ni. Pattern ni tak berubah, samalah juga dengan pattern isim makrifah ni, dia tidak akan berubah. Haza situlah. Kiamat kurang 2 hari pun tak akan berubah. Kalau orang tanya haza isim isyarah kan haza tu apa? Isim isyarah. Apakah itu isim mausul? Isim mausul apa? Isim mausul apa? Allazi. Selalu jumpa dalam Quran. Allazi, allati, allazina. Ingat tu je, 3. Haza haula. Ingat, haza haula isim isyarah. Zalika ulaika aidan ismul isyarah. Walakin ma huwa al-farq? Di antara haza haula dengan zalika dan ulaika. Bezanya apa? Bezanya adalah dari sudut penggunaan dia. Haza, tengok sini lil qarib. Untuk benda yang dekat. Okey? Yang ni sepatutnya nampak ni. Sebab dia mewarna kan. Nanti saya tak boleh buat warna lah. Ini lil ba'id. Untuk jauh. Okey. Lil ba'id. Untuk jauh Lil ba'id. Lil qarib. Lil ba'id. Boleh Okey. Ni sebenarnya benda-benda ni kita dah belajar dah. Sering kali kita belajar kan dalam bahasa Arab kan. Masuklah kelas Arab mana-mana pun, memang inilah asas permulaan yang akan kita belajar. Tukarlah 10 kali ke 20 kali ke, memang inilah asas-asas yang perlu kita belajar. Sekarang kita mantapkan pemahaman kita. Jangan lagi lupa. Jangan lagi lupa. Ingat betul-betul ni. Kan? Ingat betul-betul. Okey? Baik. Kemudian kita tengok bagaimana cara untuk kita membina ayat al-jumlah dalam bahasa Arab tadi dengan menggunakan konsep mubtada' dan khabar. Okey, cuba tengok dekat sini. Baik. Jadi jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya melibatkan 2 perkataan saja. Tak banyak, tak panjang, tak susah. 2 perkataan je. Okey, tengok Isim isyarah digunakan sebagai mubtada'. Ia berada di awal ayat. Ia berada di awal ayat. Mana ni? Okey. Lepas ni boleh buat ayat sendiri, baca buku pun insya-Allah boleh faham. Kan? Insya-Allah. Dan insya-Allah baca Quran pun boleh insya-Allah. Kan? Allah dah janjikan walaqad yassarnal Qur'ana lizikr. Quran itu mudah untuk kita pelajari insya-Allah. Kan? Ya? Tengok balik Dia 4 kali berulang dalam Al-Quran tu. Okey? Baik. Sekarang bagaimana cara untuk kita bina ayat? Yang pertama, kita ambil isim isyarah sebagai mubtada' tadi. Okey, al-mubtada'. Ya. Kita nak buat al-mubtada' kan? Plus al-khabar. Okey. Okey. Kita ambil isim isyarah. Kita akan belajar satu persatu. Hari ni kita ambil isim isyarah, minggu ni isim isyarah, minggu depan isim alam, minggu depan lagi isim dhamir, begitulah seterusnya. Letak haza dekat sini. Haza. Okey. Kemudian diikuti oleh khabar yang berbentuk nakirah. Contoh haza muslimun. Dah cukup. Inilah jadi satu ayat. Haza muslimun. Haza muslimun. Okey. Okey. Cuba kita buat ayat contoh lain.
Ini pen. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini meja. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini air. Hadza ma'un. Hadza ma'un. Okey. Baik. Once kita dah faham macam tu, jadi maknanya boleh tak kalau kita kata ini peringkat asas, ini peringkat asas, ini peringkat asas. Boleh tak kalau kita kata za al muslimu? Sekarang ni pada level kita, boleh tak kita kata hazal muslimu? Tak. Sebab dia kayak kira. Dia makrifah. Tak boleh. Kenapa? Makrifah. Sebab dia ma'rifah. Sebab dia ma'rifah. Boleh? Boleh tak kalau kita kata haza al muslimatu? Ha? Lima zala. Kenapa tak boleh? Ha? Ha? Satu ma'rifah, satu lagi? Mu'annas. Tak boleh. Tak sama. Tak sama. Dia yang lainnya, sini ma'rifah, sini nakirah. Okey, kemudian sini satu. Kalau perempuan, kalau muzakkar, kalau perempuan. Kita kata itu bilangan. Bilangan ni jantina. Kalau satu sini, satu sini. Kalau sini perempuan, sini kena perempuan. Kalau sini lelaki, sini kena lelaki. Kalau sini tiga, sini kena tiga. Okey? Jadi haza al-muslimatu. Boleh ke? Tak boleh. La yumkin. Mustahil. Kan? Boleh tak kalau kita kata haza muslimuna. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Al-adad. Al-adad ghair mutabik. Tidak sama. Dipanggil al-mutabaqah. Ini istilah yang digunakan. Al-mutabaqah. Apa makna al-mutabaqah? Keserasian. Keserasian di antara mubtada' dan khabar. Barulah dia menjadi ayat yang sempurna. Baik. Jadi daripada sini kita dah faham bagaimana cara untuk kita membina ayat dalam bahasa Arab dengan menggunakan isim isyarah sebagai mubtada'. Baik. Kemudian bila kita belajar bahasa Arab ni, dia ada 4 perkara penting yang perlu kita kuasai. Yang pertama adalah al-qawaid, tata bahasa. Ayy lughatin kanat, sawa'un kanat lughah al-arabiyyah atau al-injiliziyah, al-malayuwiyah, memang kita kena belajar tata bahasa. Sikit ke banyak ke, memang kita kena belajar juga. Itu yang pertama, al-qawaid. Yang kedua, kita kena tahu al-mufradat. Apa makna al-mufradat? Vocabulary, perbendaharaan kata. Kita dah belajar qawaid, tapi kita tak tahu. Kita tak ada perkataan. Macam mana kita nak apply? Macam mana kita nak apply qawaid tadi? So kita kena tahu. Kan? Okey? Al-mufradat. Ini al-kalimat. Kan? Vocab. Yang ketiga, ini level yang seterusnya. Tapi kita kena tahu sirah.
sirah. Sirah ni perubahan kata. Fa'ala, yaf'alu, if'al, fa'lan, fa'il, maf'ul dan seterusnya. Kemudian yang keempat, fawaidul makna. Fawaidul makna ialah makna setiap perkataan-perkataan yang ada pada sirah tadi. Kharaja berbeza dengan akhraja. Apa makna kharaja? Keluar. Akhraja? Mengeluarkan. Dakhala, masuk. Adkhala, memasukkan. Halaka, beza kan? Halaka dengan ahlaka. Halaka binasa, ahlaka membinasakan. Okey. Ala kulli hal, ambil dua poin penting dulu. Yang pertama al-qawaid dan yang kedua adalah al-mufradat ataupun perbendaharaan kata. Jadi untuk kibat ni gunakan perkataan-perkataan yang selalu kita guna tu. Contoh muslimun. Bisa dengar tak? Muslimun. Kan? Okey, muslimun mufrad, jamaknya apa? Muslimuna. Cukup. Mukminun mufrad, jamaknya apa? Mukminuna. Musyrikun, musyrikuna. Kafirun, kafiruna. Mulhidun, mulhiduna. Salihun, salihuna. Munafikun, munafikuna. Jadi gunakan perkataan-perkataan itu untuk kita applykan dalam nanti kemudian. Okey. So jangan susah hati. Jangan susah hati. Kan, perkataan ni saya tak tahu, perkataan tak apa. Gunakan perkataan-perkataan yang sama yang berulang-ulang, tak kisah. Yang penting kita nak faham konsep dulu. Tak mungkin kita nak menguasai semua tu dalam tak mungkin. Kan? So belajar sikit-sikit asas itu, kemudian kita tambah. Okey? Boleh? Sekarang faham? Jelas Okey, baik. Okey. So kalau ni dah jelas, kita pergi kepada latihan yang seterusnya kan. Nak habis masa dah. Ya Allah. Tak apa, yang penting faham. Bila dah faham, lepas ni senang. Bagi faham konsep dulu. Okey. Baik. Sekarang kita kata haza muslimun. Okey, kita baca sama-sama. Haza muslimun. Zalika muslimun. Haula'i muslimuna. Ulaika muslimuna. Nampak? Dia mesh. Kalau mufrad, kalau jamak. Okay, cara membina ayat dengan isim isyarah sebagai mubtada' itu ada langkah-langkah. 1, 2. Okey. Contoh. Kita tengok muka surat 85. Terus kepada praktikal. Okey. Kita baca sama-sama. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Apa makna hadza kitabun? Ini buku. Hadza kitabun itu ayat yang sempurna tak? Mubtada' dan khabar. Mana mubtada', mana khabar? Mana mubtada'? Hadza. Mana khabar? Kitabun. Okey, seterusnya. Zalika qalamun. Zalika qalamun. Zalika qalamun, ayat yang sempurna tak? Kenapa sempurna? Tarkib isnadi kan, mubtada' dan khabar. Zalika qalamun, mana mubtada', mana khabar? Zalika mubtada', qalamun khabar. Kenapa zalika mubtada'? Isim isyarah. Betul. Isim isyarah itu salah satu daripada isim ma'rifah. Sebab dia ma'rifah. Okey, seterusnya. Haula'i muslimuna. Haula'i muslimuna, mana mubtada', mana khabar? Haula'i itu apa? Mubtada', khabarnya muslimuna. Kenapa haula'i mubtada'? Ismul isyarah. Kan? Kita faham macam tu cukuplah. Ulaika mukhlisuna. Ulaika
mukhlisuna. Mana mubtada, mana khabar? Ulaika mubtada, mukhlisuna khabar. Ma makna ulaika mukhlisuna? Mereka itu orang yang ikhlas. Haula'i muslimuna. Ma makna haula'i muslimuna? Haula mereka ini orang-orang Islam. Okey. Baik. Ini contoh isim isyarah. Kan? Isim isyarah sebagai mubtada dan dia merujuk kepada mufrad dan muzakkar. Okey, kita baca sama-sama. Haza muslimun. Haza munafiqun. Haza musyrikun. Haza kafirun. Haza kitabun. Haza qalamun. Haza kursiyun. Haza maktabun. Baik, selepas ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila baca macam ni, dalam fikiran kita dah terbayang ini adalah merupakan ayat yang sempurna yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Mubtada itu ma'rifah, khabar itu nakirah. Bacalah buku mana-mana pun selepas pada ni kita dah faham dan kita dah mampu untuk buat ayat sendiri. Macam mana nak kata ini masjid? Macam mana nak kata ini masjid? Haza masjidun. Macam mana nak kata ini rumah? Haza baitun. Macam mana nak kata ini ustaz? Macam mana nak kata ini imam? Haza imamun. Boleh tak kalau saya kata haza al-muallimu? Tak boleh. Sebab apa? Macam saya kata haza al-muallimu. Boleh tak? Kenapa? Khabar itu bukan nakirah. Bukan nakirah. Faham? Nanti ayat itu tak akan habis. Ayat itu tak akan habis kemudian nanti. Kan? Baik. Sekarang kita bukan hanya sekadar baca, tetapi bila kita baca fikiran kita tu, kita faham konsep mubtada dan khabar tadi. Itu tujuan dia. Okey, seterusnya. Zalika muslimun. Zalika munafiqun. Zalika musyrikun. Zalika kafirun. Zalika kitabun. Zalika qalamun. Zalika kursiyun. Zalika maktabun. Itu dia. Satu lagi, bila kita baca tu, bukanlah kita kata tuan-tuan dan puan-puan dah tak boleh baca. Tak, puan-puan dah berapa kali khatam dah Quran kan. Quran lancar baca lah. Lancar pada saya lagi. Tapi bila kita belajar bahasa, kita kena al-mumarasah, practice. Macam saya nak cakap dengan Cik Zaliki kan, kadang-kadang tergagap-gagap nak cakap dengan Cik Zaliki. Kan? Sebab tak biasa bercakap kan. Kalau kat rumah makan budu, tiba-tiba nak bercakap Arab dengan Cik Zaliki kan, tergagap-gagap kita. Jadi bila suruh baca tu bukan kerana tuan-tuan dan puan tak boleh baca, tapi suruh baca tu sebab nak latih lidah kita, membiasakan dengan bahasa Arab. Okey, baik. Kita pergi laju sikit sebab kita dah faham konsep semua. Tengok saja kita dah faham. Dulu tadi kita tak kenal, sekarang kita dah kenal. Sekarang kita dah kenal. Nanti kita akan buat latihan. Okey, kita baca sama-sama. Haula'i muslimuna. Haula'i munafiquna. Haula'i musyrikuna. Haula'i kafiruna. Okey, yang bawah tu kemudian hazihi kutubun, hazihi aqlamun, tu kemudian baik. Sebab yang jamak tu, perkataan yang jamak tu dia dikira sebagai muannas. Baik. Sekarang yang tadi haula samalah juga dengan ulaika. Ulaika muslimuna. Ulaika munafiquna. Ulaika musyrikuna. Ulaika kafiruna. Okey. Sekarang haula, apa makna haula? Mereka ini. Ulaika. Apa makna ulaika? Mereka itu. Apa makna haza? Ini. Apa makna zalika?
Itu. Haza maktabun wa zalika kursiyun. Haza maktabun wa zalika kursiyun. Haza kursiyun wa zalika maktabun. Wa zalika maktabun. Haza maktabun wa zalika babun. Wa zalika babun. Haza kursiyun wa zalika alamun. Haza alam. Bendera. Okey. Baik. Kemudian keseluruhan isim isyarah yang tadi dipelajari, haza muslimun, haula'i muslimuna, zalika muslimun, ulaika muslimuna. Okey. Kemudian contoh penggunaan isim isyarah dalam Al-Quran, so boleh tengoklah. Kan? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mana isim isyarah dekat situ? Dalam ayat Quran tu mana? Falyabudu rabb hadzal bait. Hadza wa innahu ala dzalika lasyahid. Zalika. Jadi semua ni ada dalam Al-Quran, dan sebenarnya daripada kecil sampailah ke besar ni selalulah kita jumpa. Selalu sangatlah kita jumpa. Jadi sebenarnya bagi orang Melayu Islam lah, kalau dia nak belajar bahasa Arab terlalu mudah. Terlalu mudah bagi orang Melayu khususnya yang Muslim untuk belajar bahasa Arab. Sebab dia dah pandai baca Al-Quran, tulisan dia tulisan Jawi. Semua tu dah ada. Cuma masalah di mana? Masalahnya kadang-kadang cara belajar kita. Cara belajar kita. Kenapa? Kita belajar berdasarkan ataupun melalui pendekatan yang dibuat untuk orang Arab belajar bahasa Arab. Kan? Tak sama. So banyak buku-buku, kitab-kitab yang ditulis, yang dikarang, itu semua untuk orang Arab. Jadi bagaimana cara pendekatan yang kita gunakan yang memudahkan orang kita, orang Melayu Islam ni untuk belajar bahasa Arab. Itu perlu kita fikirkan sama-sama lah. Dan salah satunya adalah usaha kita ni lah. Bagaimana cara untuk kita mengajarkan bahasa Arab kepada orang Melayu dengan cara dan pendekatan kita sendiri sebagai seorang Melayu, sebagai seorang Islam. Okey? Baik. Okey, seterusnya. Tengok helaian tugasan. Kita buat sama-sama. Tak sempat sepatutnya kita ada ni tau. Tadribat fil muhadasah, untuk kita bercakap. Dengan kita menggunakan kita belajar tadi lah. Kan? Kalau sempat insya-Allah. Okey, sekarang kita tengok latihan tadi. Boleh je? Okey, terus buka, kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama terus. Hari ni ada kelas mengaji ke? Ada Okey, kita buat sama-sama. Okey, nyatakan jenis isim isyarah tadi. Sama ada tunjuk dekat ataupun jauh. Haza, dekat jauh? Dekat. Haula, dekat jauh? Haula, dekat jauh? Tak sabar nak balik dah ke 10. Haza, dekat ke jauh? Dekat. Poros ni boleh ke? Poros ni? Boleh? Buat je lah sekarang mana mampu insya-Allah. Nanti apa-apa kita bincang kemudian Okey. Haji Fauzi? Boleh? Selalu jumpa dalam Quran ni, haza haula ni. Okey, haza untuk dekat, ini. Haula untuk jauh. Zalika. Dekat ke jauh? Dekat ke jauh? Zalika. Zalika. Itu. So itu dekat ke jauh? Jauh. Ulaika. Mereka itu. Okey. Sekarang padankan isim isyarah mubtada dengan perkataan yang sesuai, khabar, dari segi jantinan dan bilangan. Nampak tak dia bagi isim isyarah haza. So kita nak kena padankan. Haza muslimuna ke haza muslimun? Kenapa? Apa Cik Wazi? Haza muslimun. Betul? Haza muslimun. Haula'i munafikun ataupun musyrikuna? Haula'i munafikun atau haula'i musyrikuna? Musyrikuna. Kenapa musyrikuna?
Jauh. Dia empat-empat tu kena datang sekaligus. Jamak, kan, dekat, apa dia? Lelaki. Kan? Haula ni lelaki perempuan boleh, Okey. Tapi fokus pada lelaki dulu. Zalika mu'minatun atau zalika mu'minun? Zalika mu'minun ataupun zalika mu'minatun? Zalika mu'minun. Ulaika mukhlisatun ataupun ulaika mukhlisuna? Ulaika mukhlisuna. Okey. Ini senanglah. Okey. Kalau untuk dekat, khabarnya adalah muslimun. Jadi mubtada'nya, isim isyarahnya yang sesuai haza. Kalau musyrikuna, haula. Kalau mulhidun, haza. Kenapa haza? Seorang, satu, mufrad, muzakkar. Okey. Kalau salihuna, haula. Okey, kita baca sama-sama. Haza muslimun. Haula'i musyrikuna. Haza mulhidun. Haula'i musalihuna. Okey, untuk jauh. Kalau muslimun untuk jauh, seorang, zalika muslimun. Kalau musyrikuna untuk jauh, musyrikuna. Kalau jauh untuk jauh. Ulaika musyrikuna. Mulhidun, seorang, zalika. Salihuna, ulaika. Okey. Sekarang nanti tuan-tuan dan puan kenal pasti, haza muslimun. Mana mubtada', mana khabar? Haza muslimun. Mana mubtada', mana khabar? Haza mubtada', mana khabar? Muslimun. Nanti buat kaumah, Kemudian buat 3 ayat. 1, 2, 3. Bina ayat. Apa-apa ayat saja. Menggunakan haza, haula, zalika, ulaika. Apa-apa. Okey. Kemudian kita betulkan ayat tu. Kalau betul-betul, kalau salah, salah lah. Kat sini tulis betul salah, Tak nampak juga tu. Kalau betul tu kata tulis betul, kalau salah tulis betul salah. Haza mulhiduna. Betul ke salah? Yang bawah terus. Yang bawah terus. Cik Fauzi, haza mulhiduna. Betul ke salah? Betul. Haza mulhiduna. Betul ke salah? Mulhiduna, betul lah. Mulhiduna. Ingat kalau mulhiduna, waw ni adalah jamak. Haza satu. Haza mulhiduna. Betul ke salah? Salah. Yang betulnya haza mulhidun ataupun haula'i mulhiduna. So dua-dua boleh. Nak buat yang mana dua-dua boleh. Haula'i munafiqun. Betul ataupun salah? Haula'i munafiqun. Tengok ada waw dan nun tak belakang tu. Ingat. Kalau waw dan nun tu jamak. Tak ada waw dan nun tu mufrad. Jadi haula'i munafiqun betul ke salah? Salah. Buat yang betul. Zalika kafirun. Betul ke salah? Zalika kafirun. Betul ke salah? Betul. Haula'i muslimuna. Betul ke salah? Betul. Ulaika musyrikuna. Betul ke salah? Betul. Zalika mu'minuna. Cik Ali gitu. Salah. Bereh boh. Bereh boh. Faham tak kan? So itu je sebenarnya. Itu ayat yang pertama. Nanti kita belajar pula cara bagaimana untuk membina ayat yang kedua. Nanti satu ayat kita sambung. Haza muslimun, haza Muhammadun talibun, wahwa muslimun, abuhu tabibun. So kita sambung. Sampailah nanti kita boleh yang penting bercakap dulu. Kita bercakap dulu. Jadi tak adalah bila kita belajar
Kita masuk kelas, haza kursiyun, haza maktabun. Apa benda ah? Ha. Takkan kita nak hafal semua benda. Kita tak mampu nak hafal semua benda. Jadi kita kena ada satu acuan. Satu acuan, yang mana satu acuan tu kita boleh buat. Contoh katalah, raya dah dekat kan. Raya dah dekat, puasa pun belum. Berapa hari lagi nak raya? Ha? Berapa hari lagi nak puasa? 90 hari lagi kan? 90 hari. Jadi, raya buat kuih tak? Oh, jujur. Tapi kalau buat kuih, kita nak buat, katakanlah kita nak buat 100 pieces kuih. Adakah kita memerlukan 100 acuan? Ha? Gila apa? Nak buat kuih, nak buat 100 biji, beli acuan, 100 acuan. Kalau kena orang ambil order tak nenas tu ke apa ke, nak 500 order, 500 acuan. Penat kita. Acuan ada berapa? Acuan satu je. Beli satu je acuan. So, acuan satu ni, dia akan jadilah. Banyak mana pun. Bila kita tekak kalau acuan ni bulat, dia akan keluar bulat. Itu maksud dia. So, bila kita dah faham macam ni, insya-Allah. Satu. Nanti kita akan gabung semua sekali dan kita sebenarnya ada latihan. Kita nak apply apa yang kita belajar tadi, bukan hanya dalam bentuk tulisan, tulis, faham, tapi kita nak apply juga dengan kita melalui muhadasah. Kenal, faham, bezakan dan praktikkan. Insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hafal perkataan-perkataan ni je. Ni. Muslimun muslimuna, mukminun mukminuna. Ingat yang ni je dulu. Okey? Sepatutnya kita nak kita buat ni. Ma haza qalamun. Okey? Man haza. Tapi tak sempat dah kan? Insya-Allah. Kita sambung pada minggu depan ke insya-Allah. Kalau ma ni untuk li ghairi akilin. Yang man ni untuk akil. Okey? Kita praktikkan apa yang kita belajar dalam ayat yang kita buat tadi. Okey? Boleh? Boleh? Mungkin insya-Allah. Tapi jangan lupa ini ayat yang pertama. Macam mana cara nak buat ayat? Minggu depan tambah lagi, tambah sambung, tambah sambung, tambah sambung. Insya-Allah. Boleh Cik Fazi? Insya-Allah. Okey, so ada apa-apa? Ada apa-apa penambahan? Mungkin nak tambah? Cik Zaliki, ada nak tambah sesuatu? Puan Faridah? Ada? Ada isim zahir ni perkataan secara umum lah. Meja, kerusi, kipas, rumah, masjid. Itu isim zahir semua. Okey. So minggu depan cuti pula dah. Minggu depan minta maaf banyak-banyak. Saya tak dapat nak datang sini sebab sekolah rumah dia ada family day. So terpaksa ikut jugalah ke Pekalan Balak ke mana. Tapi insya-Allah saya akan minta inilah Ustaz Hakim untuk gantikan siapa-siapa je lah. Insya-Allah. Sebab tak dapat, memang berhalangan, tak dapatlah. Kalau ada urusan lain yang boleh tangguh, kita tangguh. Kita datang kelas dulu insya-Allah. Okey. Baik, so sekadar itu dulu untuk pagi ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian kita dapat memberi manfaat kan, insya-Allah. Okey. Jadi kita tangguh dulu pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila alladziina aamanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum.